Fi Ziyal Quran, karya Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati kedua-dua ruh mereka. Tafsiran ayat-ayat 168 hingga 171. Selepas ini, rangkaian ayat-ayat surah ini menyeru manusia supaya menikmati makanan-makanan yang baik dalam kehidupan mereka dan menjauhi makanan-makanan yang tidak baik. Di samping itu, juga memberi amaran supaya mereka jangan mengikut syaitan yang sentiasa menyuruh mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan membuat dakwaan-dakwaan yang palsu terhadap Allah dengan menghalal dan mengharamkan sesuatu tanpa mendapat perintah dari Allah dan tanpa berpandukan syariahnya. Ia seterusnya mengingatkan mereka dan bertaklid dalam perkara agama tanpa berpandukan hidayah dari Allah dan mengecam orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak berakal, yang tidak dapat mendengar. Dengan seruan ini, bertemulah mauduk ceraian ini dengan mauduk ceraian yang lepas. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, sesuatu yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah bimbingan syaitan, kerana ia adalah musuh kamu yang nyata. 168. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang keji dan membuat pembohongan terhadap Allah dalam perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui. 169. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran-ajaran yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti ajaran-ajaran yang kami dapati diikuti oleh datuk nenek kami. Walaupun datuk nenek mereka tidak mengerti sesuatu apa dan tidak mendapat hidayah. Ayat 170. Pandingan orang-orang yang kafir sama seperti orang yang menyeru binatang yang tidak mengerti, mendengar kecuali bunyi seruan dan teriakan sahaja. Mereka tuli, bisu dan buta, dan kerana itu mereka tidak mengerti. Ayat 171. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ceraian-ceraian yang silam bahawa dialah Tuhan dan pencipta yang Maha Esa, dan bahawa orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah itu akan menerima akibat-akibat yang buruk, maka di sini Allah menjelaskan pula bahawa dialah pemberi rezeki kepada sekalian hamba-Nya, dan dialah yang menentukan hukum-hukum halal dan haram kepada mereka. Ini merupakan hasil dari konsep wahdaniyah uluhiyah atau keesaan ketuhanan, bagaimana telah kami jelaskan sebelum ini. Pihak yang mencipta dan memberi rezeki itulah pihak yang berhak membuat undang-undang haram dan halal. Demikianlah penggubalan undang-undang itu mempunyai pertalian yang tidak dapat dipisah dengan akidah. Kebebasan menikmati makanan halal. Di sini Allah mengharuskan kepada seluruh manusia memakan segala rezeki yang halal dan baik yang dikurniakan kepada mereka di bumi ini, kecuali perkara-perkara yang diharamkan olehnya yang akan dijelaskan kemudian. Ia juga menyuruh mereka supaya menerima hukum halal dan haram itu darinya sahaja, dan jangan sekali-kali mengikut syaitan dalam perkara ini, kerana ia adalah musuh mereka, dan kerana itulah syaitan tidak pernah menyuruh mereka melakukan sesuatu yang baik,
malah menyuruh mereka berpegang dengan fikiran yang tidak baik dan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, dan seterusnya menyuruh mereka menghalal dan mengharamkan sesuatu mengikut nafsu mereka, bukan yang berdasarkan perintah dari Allah. Kemudian mereka itu sebagai syariah Allah. Kemudian mereka mendakwa hukum-hukum yang dikatakan mereka itu sebagai syariah Allah, sebagaimana telah dilakukan oleh kaum Yahudi dan sebagaimana dakwaan-dakwaan yang didakwakan oleh kaum musyrikin Arab. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi sesuatu yang halal dan baik, dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah bimbingan syaitan, kerana ia adalah musuh kamu yang nyata. Ayat 168. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang keji dan membuat pembohongan terhadap Allah dengan perkara-perkara yang kamu tidak mengetahui. Ayat 169. Makanan yang halal itu amat banyak. Perintah mengharus dan menghalalkan segala makanan yang ada di muka bumi, kecuali sedikit makanan-makanan yang diharamkan oleh Al-Quran dengan nas yang jelas itu, menggambarkan sifat bebas agama ini dan sifat kesesuaian dengan fitrah alam buana dan fitrah manusia. Allah telah menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk faedah manusia. Oleh kerana itu, Allah jadikan semuanya halal dan tidak ada yang membataskannya kecuali perintah khas yang mengharamkannya dan kecuali ia melampaui batas kesederhanaan. Namun demikian, pada umumnya perintah ini itu merupakan perintah yang memberi sepenuh kebebasan menikmati segala yang baik dan cita rasa dalam kehidupan dan memenuhi keinginan fitrah tanpa merasa canggung, segan dan tidak selesa. Semuanya dengan satu syarat, iaitu manusia harus menerima hukum-hukum halal dan haram yang dikenakan ke atas mereka itu dari pihak yang mengurniakan rezeki itu sendiri, bukannya dari bisikan-bisikan syaitan yang tidak pernah menyuruh manusia membuat kebaikan kerana ia musuh ketat mereka. Syaitan hanya memberangsangkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan mengkufurkan nikmat-nikmat Allah dan membuat dakwaan-dakwaan yang palsu terhadap Allah tanpa pengetahuan yang kukuh dan yakin. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah ajaran-ajaran yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti ajaran yang kami dapati diikuti oleh datuk nenek kami. Ayat 170. Berpegang dengan tradisi datuk nenek. Sama ada mereka yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah kaum musyrikin yang selalu mengulang-ulangkan jawapan ini setiap kali mereka diseru supaya menganut agama Islam dan menerima undang-undang, peraturan-peraturan dan lambang-lambang ibadat mereka dari Islam serta meninggalkan adat-adat kebiasaan mereka di zaman jahiliah yang tidak diakui Islam, atau yang dimaksudkan oleh ayat ini ialah kaum Yahudi yang berdegil dengan pegangan-pegangan dan amalan-amalan yang diterima dari datuk nenek mereka dan enggan menerima agama baru baik secara umum maupun secara terperinci. Kedua-dua kaum ini adalah sama sahaja, kerana ayat ini pada umumnya mengecam perbuatan menerima sesuatu urusan agama dari yang lain dari Allah dan mencelakan perbuatan taklid dan perbuatan memindah tradisi yang silam mengenai urusan agama tanpa difikir dan difaham dengan mendalam. Walaupun datuk nenek mereka tidak mengerti sesuatu apapun
dan tidak mendapat hidayah, ayat 170. Walaupun begitu, mereka terus berdegil mengikuti tradisi-tradisi datuk nenek mereka. Tidakkah ini suatu kebekuan fikiran dan taklid yang amat buruk? Oleh sebab itulah, ayat yang berikut melukiskan keadaan mereka dengan satu gambaran yang hina, yang layak dengan bentuk taklid dan kebekuan fikiran mereka yang buruk itu, iaitu gambaran binatang ternakan yang tidak mengerti suatu apa yang dikatakan kepadanya. Malah, apabila tuannya memekik kepadanya, ia hanya mendengar bunyi suara tuannya sahaja tanpa memahami maksudnya. Malah, mereka lebih sesat dari binatang, kerana binatang melihat, mendengar dan bersuara, sedangkan mereka pekak, bisu dan buta. Bandingan orang-orang yang kafir sama seperti orang yang menyeru binatang yang tidak mengerti, mendengar kecuali bunyi, seruan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, dan kerana itu mereka tidak mengerti. Ayat 171. Mereka sebenarnya pekak, bisu dan buta, walaupun mereka mempunyai telinga, lidah dan mata, selama mereka tidak mengambil faedah dari panca indera itu dan tidak menerima hidayah. Anggota-anggota panca indera itu seolah-olah tidak melaksanakan tugas-tugas biasa yang dijadikan untuknya, dan seolah-olah mereka tidak dikurniakan telinga, lidah dan mata. Inilah kemuncak penghinaan terhadap mereka yang tidak menggunakan akal fikirannya, menutup jendela-jendela makrifat dan hidayah, dan menerima bimbingan dalam urusan akidah dan syariah bukan dari pihak yang wajar. Mereka menerima bimbingan dalam urusan akidah dan syariah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.